Salam sejahtera, saya Odlin Katani, ini ringkas TVS. Malaysia akan mendapatkan bekalan 12.8 juta dos vaksin COVID-19 bagi menampung keperluan imunisasi 20% atau 6.4 juta rakyat di negara ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, penghantaran bekalan pertama sebanyak 1 juta dos akan dibuat pada suku pertama tahun depan. Kemudian pada suku kedua dengan 1.7 juta dos, disusuli 5.8 juta dos pada suku ketiga dan 4.3 juta dos pada suku keempat tahun depan. Beliau berkata pemerolehan bekalan daripada Pfizer itu adalah hasil perjanjian pembelian awal ditandatangani kerajaan dengan syarikat itu melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Selasa lalu. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan kerajaan mempunyai akses kepada data untuk menilai kualiti, keselamatan dan keberkesanan di samping menjamin akses pada vaksin tersebut sekiranya sedia untuk diedarkan oleh pihak syarikat. Pfizer pada 9 November 2020 menyatakan bahawa analisis data interim pertama menunjukkan keberkesanan vaksin ataupun vaksin efikasi ini adalah 95%. Beliau berkata demikian pada sidang media diadakan secara sidang video di Perdana Putra Kuala Lumpur pada Jumaat. Katanya lagi kerajaan memberi jaminan bahawa vaksin yang akan digunakan di Malaysia mesti melepasi syarat ketat ditetapkan bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan. Setakat ini, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak masih memutuskan untuk tidak membenarkan pusat hiburan seperti kelab malam, pub, karaoke dan refleksologi beroperasi. Sementara itu, sektor-sektor lain dibenarkan beroperasi dengan prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Oleh yang demikian, masa operasi bagi semua aktiviti adalah dari jam 6 pagi hingga 12.30 malam. JPBN Sarawak turut mengingatkan semua pemilik premis yang dibenarkan beroperasi untuk memastikan segala SOP yang dikeluarkan KKM, MKN dan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak MLGH semasa PKPP dipatuhi sepenuhnya. Manakala bagi kemasukan ke Sarawak, tata cara yang telah dikeluarkan sebelum ini masih dikekalkan. Seorang pegawai kanan kastam membuat laporan polis selepas menerima ugutan jenayah dari individu tidak dikenali. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail dalam kenyataannya berkata, pegawai tersebut menerima sampul surat berisi 2 butir peluru hidup serta notis ugutan di kediamannya di Jalan Matang sekitar jam 12 tengah hari pada Khamis. Bimbang akan keselamatannya, pegawai bertindak membuat laporan polis di Balai Polis Gitak pada Khamis. Bertindak atas laporan itu, hasil risikan maklumat daripada cawangan jenayah berat di 9 Jabatan Siasatan Jenayah Kontijen Sarawak. Polis berjaya menahan seramai 3 lelaki tempatan berusia antara 35 tahun hingga 39 tahun bagi membantu siasatan. Aidi berkata motif kejadian dipercayai ada kaitan dengan operasi khas yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan kastam Kuching di satu daerah dalam Sarawak pada awal November lalu yang mana operasi tersebut diketuai oleh pegawai kanan kastam tersebut. Kesemua suspek kini direman selama 4 hari untuk siasatan lanjut sehingga 1 Disember ini. Semakan rekod lampau mendapati 2 daripada suspek tersebut terlibat dalam kesalahan Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam pada itu katanya polis kini masih mengesan seorang lagi suspek berbangsa Cina bernama Yong King Ling, 35 tahun yang masih bebas dipercayai merupakan perancang utama kes ugutan tersebut. Kata Aidi, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat individu yang dikendaki tersebut dapat menyalurkan maklumat kepada pegawai penyiasat Inspektor Ramli Hussein di talian 013-896-8963 atau berhubung dengan mana-mana balai polis terdekat.
Setakat ini 2 kertas siasatan telah dibuka dan disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun. Sementara itu, tiada kes penyeludupan bersenjata dilaporkan di Sarawak setakat ini. Namun, pasukan gerakan UMNO PGA Sarawak tetap berwaspada bagi menghadapi kemungkinan itu ketika mengawal sempadan Malaysia-Indonesia dan perairan negara. Kata Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Aidi Ismail, Sarawak juga mempunyai pasukan khas bagi memantau aktiviti penyeludupan di negeri berkenaan. Walaupun kita tidak boleh ambil ringan perkara ini yang seperti yang berlaku di sempadan Malaysia Thailand tu, dan kita akan terus pastikanlah anggota-anggota yang buat kawalan sempadan ni bersiap sedia dah dengan apa sewa ancaman yang mungkin berlaku. Beliau berkata demikian sebagai mengulas insiden awal pagi Selasa lepas yang menyaksikan anggota PGA Sarjan Baharudin Ramli terbunuh manakala rakannya Sarjan Norihan cedera parah dalam kejadian berbalas tembakan dengan sekumpulan penyeludup di Padang Besar Perlis. Terdahulu, Aidi menyaksikan majlis serah terima tugas Jawatan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Sarawak yang baharu, SAC Muhammad Salahuddin Cik Ali dengan Timbalan Ketua JSJ Sarawak SCP Zulfika Muhammad Ghazali yang sebelum ini memangku jawatan tersebut di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak. Bertemu kembali. Bermula tengah malam semalam, harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing naik 3 sen seliter, manakala harga diesel naik 4 sen seliter bagi tempoh seminggu. Menurut Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan, berdasarkan penetapan harga runcit mingguan produk petroleum menggunakan formula mekanisme harga automatik APM, harga baharu seliter bagi RON 95 adalah RM1.67, RON 97 RM1.97 dan diesel RM1.85. Tambah kenyataan itu lagi, kerajaan akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Sebagai usaha membantu permudahkan pergaulan dengan masyarakat, Persatuan Orang Kurang Upaya Kuching mewujudkan latihan vokasional. Konsep perkhidmatan yang telah diterapkan oleh persatuan ini adalah berasaskan pepatah Cina iaitu bila anda beri seseorang ikan, maka anda memberinya makan untuk 1 hari. Tetapi bila anda ajar seseorang itu memancing, maka anda akan memberinya makan seumur hidup. Bertempat di Stapok, Persatuan OKU Kuching menyokong penjagaan sosial dengan menetapkan 3 arah iaitu perkhidmatan, advokasi dan usaha. Pengerusi Persatuan OKU Kuching, Shen Chiu Xiang berkata, matlamat persatuan ini memberi tumpuan pada pembangunan dari 3 aspek iaitu perkhidmatan, kesedaran dan hak. Setakat ini, persatuan ini mempunyai 30 orang pelajar dan 5 orang pelatih di mana pelatih-pelatih itu mengendalikan kursus seperti pembuatan kraf tangan, berkebun, membakar kek, membersih dan banyak lagi. Pelatih-pelatih ini bertanggungjawab dalam melatih pelajar-pelajar OKU ini mahir dalam sesetengah kemahiran sekaligus membentuk pelajar untuk berdikari secara langsung mampu menyumbang kembali kepada masyarakat. Antara inisiatif lain persatuan ini adalah mewujudkan kempen Friendly Cities iaitu memberi kemudahan pengangkutan kepada golongan OKU. Katanya lagi dengan kemudahan ini, golongan OKU akan lebih selesa untuk bergerak ke mana-mana lokasi dengan kenderaan khas OKU. 来说，让残障朋友可以上下的一个交通服务的里面，相信这群朋友他们愿意走出来，然后就是鼓励在各方面，但是我看到政府都有在做，只是我们怎么样有一个桥梁，让我们跟他们能够直接能够直接落实在整个政府想要推动的这个服务的里面，这样子。 Pada ketika dunia kini berdepan dengan krisis pandemik COVID-19, persatuan ini turut menghadapi masalah khususnya dari segi kewangan. Bagaimanapun bagi menangani masalah ini, persatuan berkenaan telah melancarkan sebuah konsert pengumpulan dana dan berhasil memperoleh dana yang cukup daripada inisiatif itu. Apa yang menarik mengenai persatuan ini adalah di mana pengurusinya, Henry Goh, merupakan bekas Samseng, berubah sepenuhnya selepas menonton persembahan tarian oleh golongan OKU. 所混的是
真的是一点不开心呀。所以那时候我就决定就砍断这条路，来做这个走这个里程所以我就走这个里程呢，我希望就是坚持希望我也希望让大家来看看我怎样改变自己，希望就这样好。Lebih 41 penduduk di Kampung Bedaun kini boleh menarik nafas lega. Masalah sebelum ini seperti tekanan air rendah serta kekeringan akibat musim kemarau akan selesai dengan adanya tangki air berkapasiti 1,000 liter yang menelan perbelanjaan sebanyak 27.3 juta ringgit. Menurut Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, bermula dari tahun 2018 hingga 2019, pengagihan tangki air ini terus diagihkan dari tahun 2020 hingga ke tahun depan sebanyak 35,534 unit dengan anggaran kos 49.5 juta ringgit. Pada tahun 2018 dan 2019, sebanyak 20,371 unit tangki ini telah pun diedarkan ke seluruh negeri. Manakala untuk tahun 2020 ini lebih banyak, sebanyak 35,534 tangki ini akan sedang dan akan diedarkan di seluruh negeri. Katanya lagi, Kampung Sungai Bedaun merupakan lokasi yang terakhir yang menerima tangki tersebut bagi di Dun Pantai Damai. Namun demikian, apabila dihantar bekalan tangki ini dalam masa seminggu ini, ada ketua-ketua kampung yang menghubungi saya bahawa mereka masih juga memerlukan tangki-tangki ini. Ada sebagian rumah-rumah baru, ada juga memohon untuk surau masjid, gereja, ada juga memohon untuk dewan sebagainya. Jadi kita akan masukkannya dalam fasa yang ketiga. Sementara itu, bagi Abang Abdul Nasir, pengagihan tangki air ini sedikit sebanyak meringankan beban penduduk. So sekarang dengan adanya penyerahan tangki ini, kita merasa bersyukur kerana ia telah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kami penduduk di sini hadapi. Dengan itu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang bertanggungjawab dan kami harap semoga bantuan-bantuan seperti ini akan diteruskan hingga masa akan datang. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak, Kerajaan GBS kerana dapat juga mengurangkan beban di hati rakyat lah. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesihatan anda bersama kami. Saya Odlin Ketani, salam hormat dan jumpa lagi.